Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Satu sukacita boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara setelah sekian lama tidak berjumpa. 是我的喜乐，好久不见，弟兄姐妹们，今天可以在这里。 Terima kasih untuk gereja, khususnya Gembala Sidang yang merelakan minggu ke-1 untuk saya khotbah. Biasanya Gembala Sidang yang khotbah ya, thank you. 我也谢谢教会还有主任牧师，这个第一个星期平常是主任牧师来讲道的，今天是轮到我在这里正道。 Bapak Ibu Saudara, saya sudah ketemu dengan cukup banyak orang tadi di depan. Ada engkong, ada tacie, ada berbagai macam saudara di dalam keluarga di sini. 弟兄姐妹，我今天早上已经遇到了很多位的弟兄姐妹，有阿公，也有大姐。 Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema yang tadi Ko Arifin udah sampaikan, bersaksi di tengah keluarga. 今天早上我们的主题就是像阿利芬弟兄所讲的，是家庭中成为见证。 Waktu kita berbicara tentang bersaksi, saya ingin membuat garis besar, ini adalah saksi. 当我讲到见证的时候，我就要用一个大纲来解释这个见证。 Bagaimana caranya kita bersaksi di tengah keluarga? Kita harus saksi. Saksi itu apa? Sadar diri, awali dalam keluarga, kenali tantangan, siapkan solusi, dan ikuti Kristus, kepala rumah. 我们在家庭中如何当做一位见证呢？就是这个印尼文叫 saksi S-A-K-S-E， 里面的意思就是自我意识，从家庭开始认识或者认出挑战。 准备解决方法，跟随一家之主基督。 Saya penasaran terjemahannya beneran SAKSI apa enggak tuh ya kalau dalam bahasa Mandarin ya. 在中文里是不是像这个 SAKSE 这样翻译出来呢？ Bapak Ibu Saudara jangan khawatir, lihat ada 5 poin. Saya sudah dikasih peringatan sama Boksu Joshua. Kita tidak akan mendengarkan firman Tuhan terlalu lama. Kita akan bahas satu demi satu ya. 弟兄姐妹，今天我们的讲道不会很久，我就是只有这个5点。 Ini tadi kita sudah baca di responsoria, saya akan baca Matius pasal 5 ayat 13, sementara Cisusi akan baca yang ayat 14. Saya baca ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 第14节，你们是世上的光，城造在山上是不能隐藏的。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau masuk ke poin nomor 1, saksi, S yang pertama, sadar diri Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，如果我们要进入第一点，就是 S 的意思是自我意识。 Sadar diri bahwa diri kita itu adalah saksi. 我们觉悟到、意识到，我们就是见证的人。 Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat atau suka nonton drama atau bahkan melihat di TV khususnya ketika ada pengadilan pasti ada saksi. 弟兄姐妹可能常常看电视剧，我们就看到，如果在里面有法庭，那一定会有法官，也有见证。 Saksi itu tugasnya adalah menyatakan apa yang dia lihat atau dia dengar, dia alami secara nyata. 见证人他就是需要去讲出来他所看、他所经历的。 Jadi mungkin dia tidak mendengar, tidak melihat, tapi dia bisa merasakan misalnya. 他可能没有看到，或者是没有听到，但是他可以感受到。 Waktu itu gelap, sunyi, nggak ada suara apa-apa gitu ya misalnya. 那时候很黑暗，没有什么声音， Tapi saya mencium bau hangus. 但是我闻到有烧焦的味道。 Saksi bertugas menyatakan apa yang dia alami secara benar. 见证人他需要把他所经历的就真真实实的讲出来。 Makanya saksi biasa kalau di pengadilan kita lihat disumpah ya Bapak Ibu Saudara. 那我们就看到在法庭的时候，那个见证人他们他要发誓。 Bapak Ibu Saudara, waktu disumpah saksi harus mengatakan yang sebenar-benarnya. 就是当他发誓的时候，他一定要真真实实的把它讲出来。 Sehingga kalau kita berbicara tentang saksi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, 所以当我们讲到神的见证人的时候， tugas kita sadar diri itu untuk menceritakan
menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. 我们的任务就是把我们与神经历的把它说出来。 Kita mungkin ngerasain karya kuasa Tuhan. 我们可能已经感受到神的大作为， Atau mungkin kita mengalami tuntunan Tuhan. 可能我们也感受到神的带领。 Sebagai saksi Tuhan, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan? 成为神的见证人，我们与神是已经有经历的什么呢？ Itu yang kita ceritakan dengan sebenar-benarnya, Bapak Ibu Saudara. 这就是我们需要真真实实的把它说出来。 Jadi saksi Tuhan adalah orang yang mengalami Tuhan dan ceritain lagi ke orang lain tentang Tuhannya. 成为神的见证人，就是我们把我们经历的讲出来。 Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca ini memberikan gambaran yang sangat menarik tentang saksi Tuhan. 今天我们读的经文，就是可以讲到这个见证人的部分，是很有趣的， Pakai metafora atau gambaran tentang garam dan terang. 是用盐与光的比喻来讲的。 Sehingga Bapak Ibu Saudara waktu kita berbicara tentang garam dan terang itu punya kemiripan di antara dua ini nih, garam sama terang ini. 当我们讲到盐与光的时候，这两个东西都有一样的一个个性。 Garam memberi rasa kepada yang tawar, terang memberikan pengaruh kepada yang gelap. Jadi ada kontras. 盐是给东西有味道的，那光是给我们的这个就是我们的情况是有一个影响。 Perbedaan yang beda sekali, kontras, bertolak belakang. 是有很大的区别。 Saya akan kasih contohnya nanti di poin selanjutnya. Kita mau masuk ke poin yang kedua, dasar firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 15. 我会用接下来的比喻来跟大家解释。我们先看马太福音第5章第15节。 Saya akan bacakan ayat ini, nanti Cisusi bacain kisah para rasul 1 ayat 8 ya. Saya baca Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 使徒行传第1章第8节，当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，必要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Bapak Ibu Saudara, dua bagian ayat yang kita baca ini memiliki sebuah kemiripan sebenarnya. 这两节经文其实他们有我们可以看到他们有同样的说法。 Jadi garam dan terang dimulai dari lingkungan yang lebih dekat sama kita. 我们是从我们最近的地方来开始，成为盐和光。 Kalau bagian yang pertama yang tadi kita baca juga secara beresponsoria itu di dalam rumah. 如果在我们刚才读的第一部分，就是从我们的家里开始。 Sementara kalau dari kisah para rasul 1 ayat 8 itu mulai dari Yerusalem, Yudea, lebih jauh lagi, Samaria, lebih jauh lagi dan sampai ke ujung bumi. 如果我们看使徒行传的话，就是从耶路撒冷开始，犹太全地，到了撒玛利亚更远了，也到了直到地极全世界。 Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi Tuhan itu dimulai dari lingkungan yang terkecil, orang-orang yang ada di dekat kita nomor 1. 我们为上帝做见证，就是从离我们最近的人开始。 Dan kalau kita berbicara tentang tema hari ini, awali dalam keluarga kita, awali dalam rumah kita. 如果今天我们看我们的主题，就是从我们的家庭里开始。 Bapak Ibu Saudara, ada Koko sama Titi, dua bersaudara, sama-sama cowok. 有一位哥哥，一位弟弟，是一家人。 Waktu orang tua sudah meninggal, bikin surat warisan gitu ya, surat wasiat, mereka dapat sama rata. 当他们父母亲去世了，他们就拿到同样的同部分的遗产。 Si Koko sudah menikah, punya istri, anak 3. 哥哥已经结婚了，有3个孩子。 Titi, adiknya yang cowok itu tidak menikah. 弟弟呢，他就还没结婚。
Mereka dapat warisan tanah berupa ladang kayak sawah gitu, papanya tuan tanah gitu ya. 他们就拿到这遗产，里面就是有他爸爸给他们的地产。 Mereka kerja keras sampai suatu saat udah panen, rutin gitu ya, panen. 他们很努力的工作，一天就收成了。 Mereka dapat jatah sama-sama 50%, 50%. 他们拿到的部分就是50%，也另外一个人也50%。 Tapi si Titi itu mikirnya gini, koko saya itu punya istri, punya anak 3, kebutuhannya kayaknya lebih banyak, saya cuman sendirian. Jadi dia bagi berasnya ke kokonya, malam-malam kokonya nggak tahu. 但是弟弟就觉得他只有一个人，他的哥哥有他的哥哥的太太，还有3个孩子，他们更多人，他就晚上的他哥哥不知道的时候，他把那个米就分到他哥哥那边。 Malam-malam dia pergi ke lumbung gudang beras kokonya dan dia taruh beras-berasnya dia itu dia kasih ke kokonya. 晚上的时候，他就到了哥哥的库仓，把米分到他哥哥那边。 Si Koko berpikir, saya punya anak 3, kalau nanti saya tua anak-anak bisa rawat saya. Titi adik saya nggak punya keluarga, dia jomblo gitu ya. Nanti siapa yang merawat dia, dia butuh lebih banyak untuk ditabung. Si Koko ambil beras yang dia punya, malam-malam dia kasih ke gudang beras adiknya tanpa sepengetahuan si Titi. 那哥哥又有另外一个想法，他觉得他有3位孩子，那他的弟弟他只有一个人，他觉得他老的时候没有人养他，所以晚上的时候，哥哥又把那个米搬到弟弟的谷仓里。 Bertahun-tahun terjadi seperti itu, beras mereka di gudang itu kayak nggak berkurang karena diambil ditaruhin lagi gitu ya. 每年他们就重复的这样做，所以那个米在他们的谷仓里就是还是一样的。 Sampai satu kali malam-malam tiba-tiba mereka amprokkan ketemu gitu ya, malam-malam waktu lagi ngangkutin beras. 到了一个晚上，他们在拿那根米的时候呢，就碰到了。 Mereka saling menatap lalu kemudian sama-sama ketawa Bapak Ibu Saudara. 他们就相看了，后来就微笑了。 Mereka sama-sama tahu kalau saudaranya itu mengasihi diri mereka. 他们都知道，他们的弟弟哥哥就爱他们的。 Bapak Ibu Saudara, awali dalam keluarga kalau kita mau jadi saksi Tuhan, bagaimana kita mewujudkan kasih real, nyata dalam keluarga kita. 当我们要做神的见证的时候，我们要从我们的家里开始，就是有实现真的爱。 Cerita yang saya sampaikan ini mungkin kita akan berkata, wah indah banget kalau keluarga saya seperti itu gitu ya. 我刚才讲的故事，可能弟兄姐妹们都会想，如果在家里会这样的话，多么美好啊！ Kita hidup di kota besar, kita hidup di zaman yang serba modern Bapak Ibu Saudara. 我们活在一个大城市里，一个很摩登的时代。 Tapi tanpa sadar kita lebih mudah mementingkan diri sendiri dibandingkan mementingkan orang lain walaupun mereka adalah keluarga kita. 我们不知不觉就不顾别人的利益的，只看自己而已。 Banyak keluarga termasuk keluarga besar papa dan keluarga besar mama saya itu pecah, berantakan, ribut, konflik karena warisan. 很多家庭就像我爸爸妈妈他们的家庭呢，因为遗产都有纷争冲突。 Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jadi saksi Tuhan yang mewujudkan persatuan di dalam keluarga ketika kita saling mengasihi, saling mengutamakan kepentingan anggota keluarga kita. 但是来吧，我们一起来爱我们的家人，就是让我们家人的利益优先。 Jadi sama-sama saling mengutamakan seperti kisah si Koko dan Titi tadi. 就像刚才哥哥跟弟弟的故事，就是他们想他们的家人的利益比他们更重要。 Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
马太福音第5章第16节，你们的光也要这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Orang yang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga itu bisa jadi adalah orang-orang yang ada di dalam rumah kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan, atau orang-orang di luar keluarga kita yang melihat kita dan akhirnya memuliakan Bapa di surga. 荣耀神的还没信神的人，就是可能是在我们家里的家人，他们还没信主。 但是当他们看到我们的好行为的时候，他们就荣耀神了。 Bapak Ibu Saudara, tadi kita ingat saksi ya, sadar diri S, awali dalam keluarga A, lalu poin selanjutnya adalah kenali tantangan dan sekaligus kita siapkan solusi kalau kita udah kenali tantangan. 刚才我们讲的那个 saksi， 第一 S 就是自我意识，A R 就是从家庭开始。 那个 G 就是认出挑战，认出挑战的时候，我们也需要直接准备解决的方法。 Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman yang sangat-sangat serba sibuk. 我们是活在一个很繁忙的时代， Kayaknya nggak ngapa-ngapain seharian, rasanya juga cepat dan sibuk. 感觉到没有做什么，但是时间过得很快。 Sehingga Bapak Ibu Saudara, waktu kita sibuk-sibuk hari berlalu dengan sangat cepat, tahu-tahu udah berganti tahun. 当我们很繁忙的时候，我们不知不觉已经一年过一年。 Sementara umur orang itu selalu ada batasnya. 我们的岁月其实都有限的。 Waktu kita bersama dengan keluarga kita itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. 我们与家人的时间也是有限的。 Dalam kesibukan kita di keseharian, kita seringkali lupa dengan waktu yang terbatas ini. 在我们的忙碌中，我们的日常生活中，我们常常忘了这一切。 Keluarga kita tidak akan terus sama-sama kita selamanya. 我们的家人，他们不能永远与我们同在。 Waktu masih hidup sekalipun, misalnya orang tua siap-siap nanti anak akan membina rumah tangga, punya keluarga yang baru, mencar. 成为父母，孩子们，他们也需要准备他们的心，当他们的孩子们开始成家立业了。 Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan solusi bagaimana di tengah kesibukan itu kita bukan memberikan waktu sisa, tapi sengaja kita mau meluangkan waktu untuk keluarga kita. 所以弟兄姐妹们，我们不要与剩下的时间给我们的家人，但是我们真正的可以与他们共度共度家庭时光。 Apalagi jika ada anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. 更何况有我们的家人，他们还没信主耶稣的。 Bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan menceritakan tentang Yesus kalau kita tidak punya waktu bersama dengan mereka? 我们如何去传福音给他们？如果我们完全没有时间， Bapak Ibu Saudara, jika ada pertemuan-pertemuan keluarga besar, jangan sampai bolos. 当我们与我们的一个大家庭家人聚在一起的时候，我们就要去。 Saya sibuk cari duit. 我很忙的去赚钱。 Pertemuan-pertemuan keluarga nantilah kapan-kapan aja. 如果要与他们见面的话，再等一段时间吧。 Bapak Ibu Saudara, nyawa tidak bisa nunggu, duit bisa dicari. 弟兄姐妹们，人的命我们不能等，但是赚钱的话还有时间。 Dan kita bukan penguasa waktu, kita tidak tahu waktu kita sampai kapan dan waktu anggota keluarga kita itu sampai kapan. 时间也不是属于我们的，我们不知道我们的时间，我们家人的时间到什么时候。 Sebentar lagi Cynthia, background yang latar belakang dari Tionghoa, biasanya kumpul-kumpul keluarga besar dan mayoritas mungkin banyak yang bukan Kristen. 我们将庆祝春节，会跟我们的家人亲戚聚在一起。 Luangkan waktu. 可能大部分的人他们就还没信主，我们要给他们时间。
Luangkan waktu di sekarang pandemi sudah semakin membaik kondisinya, sudah bisa silaturahmi, ketemu langsung. Kalau yang di luar kota bisa video call seperti itu. 疫情的状况已经现在很好了，所以我们可以直接与他们见面，或者是他们在外地的，我们可以用视频来与他们交谈。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenali tantangan kita hidup di masa orang suka terisolasi secara sosial. 认出挑战的第二点，就是我们看到有社交隔离。 Kita nggak usah jauh-jauh ketemu sama orang yang ada di sekitar kita. Berapa sering kita itu membagi perhatian dengan orang yang ada di sekitar dengan handphone kita. 就是很简单的例子，当我们遇到一个人的时候，我们是不是去关心他，或者是我们看自己的手机？ Makanya banyak orang yang kesepian saat ini. 所以其实有很多人觉得很孤独， Karena sengaja mengisolasi diri di dunia handphone. 因为他故意的把自己隔离了。 Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk siapkan solusi bagaimana kita menjauhkan gangguan. 弟兄姐妹，我就请大家可以来预备解决的方法，就是我们如何的去远离打扰我们的事件。 Handphone itu mendekatkan orang-orang yang jauh dari kita dengan kita. 手机可以让我们与在我们很远的朋友们，我们可以更近的一步。 Tapi handphone bisa berpotensi menjauhkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita nggak ajak ngomong. 但是手机也有这个风险，就是让我们离我们近的人，我们对他们没有沟通。 Saya pelayanan banyak di anak muda, Bapak Ibu Saudara, 我服事上就是遇到很多年轻人， dan banyak banget anak muda yang sangat gelisah ketika ngomong ada natap eye contact, tapi pengennya ngelihat ke handphone. 很多年轻人他们与我聊的时候呢，他们的眼睛就不看，就是很想一直在看手机。 Mari kita belajar untuk jauhkan gangguan ketika kita memang mau punya waktu berkualitas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita berikan perhatian penuh, bukan sampingan. 如果我们要对我们的家人，我们旁边的人是有质量的时间与他沟通的话，那我们就不看我们的手机。 Mari kita ajak keluarga kita juga tidak terasing jadi keluarga yang eksklusif banget tapi terlibat dalam komunitas gereja. 我们也要我们的家庭不单单只有自己很特殊的一个家庭，但是可以参与教会的活动。 Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada tantangan budaya sekuler saat ini. 第三的挑战就是世俗的文化。 Ada banyak sekali budaya sekuler, tapi saya ingin menyoroti setidaknya 2 hal. 其实很多这个世俗的文化，但是我只要讲有几点。 Ngomong soal sekuler, yang paling menjadi perhatian saya itu adalah kata relatif. 如果讲到世俗的话，我可以讲到一个字，就是Relatif, ada yang 就是相对。 Oke. Dengan kata relatif ini, agama bisa menjadi sesuatu yang relatif. Kita hidup di negara berbineka tunggal ika. 我们看到这相对的话，其实在信仰上也可以这样的一个看法，特别是在印尼。 Sehingga tanpa sadar mungkin seakan-akan dikatakan bahwa oke, semua agama itu sama, banyak jalan menuju surga. 所以不知不觉有一些人都觉得，其实每个宗教都一样的，是到天堂是可以走很多路的。 Atau kalau kita berkata-kata seperti itu, artinya kita akan terjebak di dalam pemikiran nggak perlu jadi saksi Tuhan. 或者我们有这样的想法，我们都觉得我们不用为神做见证， Nggak perlu ceritain Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. 也不用传讲耶稣是唯一的救主。 Cukup berbuat baik aja, mau agama manapun sama kok. Pemerintah juga mengakui semua agama, kita kan harus rukun. 我们只需要做好事而已，因为每个信仰都是一样的，政府也要我们做一样的。
Bapak Ibu Saudara itu salah satu contoh, bisa juga relatif dari segi definisi tentang keluarga. 弟兄姐妹们，其实这个说法相对也可以在我们家庭关系里这样说。 Enggak masalah, yang penting kagak masuk penjara, moral itu relatif. 其实也没什么问题，在家庭里，也是有这个相对的事情。 Jadi enggak punya ikatan nikah, tetap keluarga kok, nggak perlu pemberkatan nikah di gereja. 如果不结婚的话，其实也可以不用到教会，不用到教会来祝福婚礼。 Ini bertentangan dan bertolak belakang sekali dengan nilai-nilai kekristenan. 这是与我们的基督徒的价值观是相反的。 Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jadi saksi Tuhan di tengah keluarga, maka kita harus belajar mendiskusikan secara terbuka apa yang menjadi budaya sekuler dan kita perbandingkan dengan nilai-nilai kekristenan. 如果在我们家庭中，我们要开始为神做见证的话，我们要有开敞我们的心，与家人一起来谈什么是世俗的价值观，什么是我们基督徒的价值观。 Ajarin, praktek, diskusikan bagaimana kesulitan untuk menerapkan nilai Kristen di dalam dunia dengan budaya sekuler. 我们要教导，也要实践，让我们的这个价值观，我们也可以一起讨论。 Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah kita punya tantangan berkaitan dengan uang. 接下来我们的挑战就是关于金钱。 Banyak orang Kristen tidak bisa jadi saksi Tuhan karena kesandung di area uang. 很多基督徒不能在这金钱方面做见证。 Uang, gaya hidup, konsumerisme itu sebenarnya juga area di budaya sekuler tapi sengaja saya pisahin. 这其实就是世俗的一个文化但是我在这里没有把它分开出来，就是他们如何的花钱。 Gimana mau jadi saksi Tuhan kalau ujung-ujungnya kerja enggak, pinjem duit, bohong supaya bisa dapat duit. 我们如何的为上帝做见证？如果一个人他没有工作，他就一直去借钱。 Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita, tapi tidak semua keinginan kita, termasuk gaya hidup kita. 上帝会供应我们所需的，但是上帝不允许我们，他会供应我们所要的。 Kalau gaya hidup, selalu kita akan merasa kurang. 如果我们就是按照我们的生活方式来讲，那一定是不够的。 Sehingga perlu belajar bersatu, gimana dalam satu keluarga itu cerita dan saling berbagi untuk mengelola keuangan. 所以我们在家庭里，我们要团结，一起来学习理财。 Anak-anak ngelihat orang tua bagaimana mengelola keuangan. 儿女们，他们看父母如何的去理财， Orang tua mengajarkan kepada anak-anak gimana ngatur uang 父母也要教导孩子们如何去理财， dari kecil. 从小要教他们。 Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ada tantangan ketidakpastian dan perubahan di zaman sekarang yang sangat cepat sekali terjadi. 在我们现代也是很快的一个时代，其实是没有确定性的一个时代。 Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu siapkan solusi bagaimana kita punya kuasa doa yang nyata di tengah-tengah keluarga. Ajak seluruh anggota keluarga berdoa bareng. Ada pergumulan, oh justru kita harus bersandar sama Tuhan. 所以我们需要让我们的家人，我们彼此的代祷。当我们有挣扎的时候，我们就一起来祷告，一起来奋斗。 Bapak Ibu Saudara, yang terakhir itu adalah upaya pendidikan anak. Kita pengen anak itu dapat pendidikan yang terbaik, sekolahin di sekolah internasional yang mahal, bahkan mungkin ngutang sekalipun kita mau kasih pendidikan yang terbaik buat anak. 接下来就是儿童的教育，就是很多父母他们要他们的孩子们有很好的教育，但是其实他们要去借钱的话，他们也觉得值得。 Tapi kita suka lupa bahwa kita sangat menekankan pendidikan nilai-nilai anak secara jasmani lebih daripada rohani mereka. 但是我们常常忘了，我们更看重在这个体育，不看重在这个属灵教育。 Kita bisa suruh anak ngeles kalau kita tahu misalnya nilai matematika dia merah.
我们会让孩子们他们去补习，如果看到他们的算术呢不好， Tapi kalau anak kita nggak baca Alkitab tiap hari, pergi ke gereja kagak mau, 如果我们孩子他们就不去教会、不看圣经的话呢， kita berkata, ya nanti mungkin Tuhan akan ubah hati dia sendirilah. 我们就说啊，等一下可能上帝会改变他的心。 Tapi ada peranan kita. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan antara pendidikan jasmani dan rohani dan anak-anak lihat bagaimana kita mempraktekkan itu, Bapak Ibu Saudara. 其实呢，一定要有我们的角色，就是让孩子们他们有这个平衡，就是在体育、他们在功课的需要跟他们的属灵需要。 Kadang-kadang kesaksian kita bisa jadi berupa sesuatu yang kita ajarkan atau sesuatu yang kita praktekkan tanpa kita ucapkan. 有时候我们教导他们的时候，不单只说而已，但是只有我们实践出来就教导他们了。 Anak-anak lihat bagaimana kita berdoa saat kita punya masalah. Itu jadi sebuah teladan pendidikan rohani buat anak-anak kita. 当我们面对困难的时候，孩子们看我们那时候祷告，这就是成为他们的榜样了。 Sehingga tidak banyak anak-anak dari keluarga Kristen yang papa mamanya aktif di gereja, tapi akhirnya kepahitan dengan kekristenan. 所以现在很多爸爸妈妈在教会里，就是他们在教会的服侍，但是孩子们他们都会有这个苦读。 Buat apa jadi orang Kristen, papa mama aktif melayani di gereja, puji Tuhan hari Sabtu sama Minggu, tapi di hari biasa bisa main tangan, ada UFO piring terbang di rumah. 成为基督徒有什么用呢？我的爸爸妈妈星期六、星期天在教会服侍，但是星期一到星期五呢，在我家里我就可以看到有飞盘。 Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir, saya lihat wajah-wajah lega di antara Bapak Ibu Saudara ya. Poin terakhir, ikuti Kristus kepala rumah. 最重要、接下来最后的一点，就是要跟随一家之主基督。 Saya akan baca ayat yang Efesus 5 ayat 23, Cisusi akan baca ayat yang ada di dalam atap rumah ya, warna putih. Saya baca Efesus 5 ayat 23 menurut terjemahan sederhana Indonesia TSI ya. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala dari seluruh jemaat Allah. Sebagai tubuh Kristus, kita taat kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. 约翰福音第14章第23节，耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。” Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah kepala rumah kita. Dua ayat ini mau mengatakan hal itu. 这两个经文就是讲到耶稣就是我们的一家之主。 Rumah kita yang real itu terdiri dari banyak ruangan-ruangan seperti contohnya yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. 我们真正的家其实都像这个荧幕上的这个图片，有很多房间、浴室。 Mungkin di area bawah gitu ya, mulai dari ruang tamu bisa buat teman-teman kita. Lalu ada kantor untuk urusan kita bawa kerja dari rumah gitu. Ada dapur, bisa jadi berkaitan dengan selera kita. Lalu ada hobi berkaitan dengan minat kita atau bahkan mungkin pergumulan kita melawan dosa. Ada kamar mandi, area pribadi kita untuk diri sendiri dan ada kamar tidur yang bebas dimasuki sama anggota keluarga kita. 在我们房子里呢，会有客厅，就是会有朋友在那边，也有一个房间，就是在那边我们可以做我们喜爱好。那个就表示我们的兴趣和罪恶。还有厨房，那个就是我们的食欲；办公室，我们工作的地方；还有我们的房间或者是卧室，就是我们的个人的地方。 Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengundang Yesus masuk menjadi kepala rumah kita, 当我们邀请基督来进入我们的家庭，成为一家之主的时候， seperti ayat yang turun dari atas gitu ya, ditaruh di atap nih, Yesus datang dari atas sampai ke atap rumah kita misalnya gitu ya. 就是像这个经节在房顶，耶稣就是从天上降在我们的家中。
Apakah Yesus itu kita bawa ke setiap ruangan yang ada di dalam rumah kita? 我们是否把耶稣带到每一个房间呢？ Oh Yesus, engkaulah kepala rumah kami. Turun dari atap, silakan Yesus, ini ruang tamu kami, gitu ya. 我们是否对耶稣说：“耶稣，你从天上降下来，这是我们的客厅，这是我们的房间，请你。” Di ruang tamu ini engkau adalah kepala, engkau yang menentukan siapa teman-teman kami. 在客厅，你是我们的一家之主，是你来预定我们的朋友是谁。 Kita bawa nggak Yesus masuk, Tuhan Yesus, ini kantor nih, ini urusan kerjaan, bisnis saya di sini, saya menghasilkan uang di sini nih. 我们是否把耶稣带到我们的办公室，就是在那里我们 Engkau 赚钱 kepala 工作？你是一家之主， Engkau kepala nih yang ngatur urusan kerjaan saya. 你是那一家之主，帮我来处理或者是来管理我的工作。 Terus tuh setiap hari kita bawa Yesus atau kita biarkan Yesus engkaulah kepala rumah kami, berdiamlah di atap rumah. Gitu 我 ya. 们是否这样说？耶稣，你是我的一家之主，你就一直在房顶上就可以了。 Terus kita berjumpa sama Yesus seminggu sekali pas mau ibadah. Tok 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 Yesus, aku mau ketemu. Seminggu sekali. 我们只遇见耶稣就是一个星期一次，到要崇拜的时候，我们就叩门，耶稣，今天我要见你。 Selebihnya Yesus di atas aja, di gudang tuh, di atap gitu ya. Selebihnya aku yang menguasai area rumahku, keputusanku, kemauanku, keinginanku. 剩下的时间，耶稣只在房顶上而已，但是在家里呢，全部都是我自己在控制我的意念，我要的是什么？ Gimana caranya kita menghadirkan Yesus setiap hari di dalam setiap ruangan? Kita mulai dengan membaca firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. 我们如何的要让耶稣可以在我们的每个房间里呢？我们就要从读神的话语来开始。 Waktu kita baca firman Tuhan tiap hari, kita membiarkan Yesus itu mengawal kita di dalam setiap area rumah. 当我们读神的话语的时候，在我们房子家里的每个角落，我们就已经允许耶稣来管理我们。 Saksi Kristus di tengah keluarga harus ikuti Kristus kepala rumah. 我们要为神在我们的家庭里做见证，就是要让耶稣做我们的一家之主。 Untuk itu kita perlu ikuti petunjuk Kristus tiap hari, nggak cukup seminggu sekali. 所以我们每一天就要按照耶稣所说的去做，不是一个星期只一次。 Baca Alkitab, berdoa, dan biarkan lakukan firman Tuhan mengawal kita sepanjang hari untuk bisa jadi saksi Kristus. 阅读神的话语，我们祷告，就是让耶稣自己来管理我们的生活。 Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. 我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. 我们在天上的父，你的仆人已经停止说话， Tapi kami tahu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, 但是我们知道，在家庭中成为你的见证的时候， itu adalah PR kami seumur hidup selama kami masih dititipkan nafas oleh Tuhan. 这是我们一生中所需要做的，就是当你还给我们生命气息，我们都要做。 Ini mudah untuk dibicarakan tetapi sangat sulit untuk kami praktekkan. 这是很容易的去讲，但是是很难的把它实行出来。 Keluarga adalah orang-orang terdekat kami ya Tuhan. 家人是离我们最近的人， Orang-orang yang tahu kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kami. 是知道我们的软弱、我们的有限的人。 Dan betapa mudahnya kami melukai dan menyakiti mereka. 我们是多么容易的去伤害他们， Karena kami merasa mereka menerima kami apa adanya. 因为我们觉得他们是接纳我们何等样的人。 Tuhan ubahlah hati setiap kami untuk lebih mengasihi dan mau mengutamakan anggota keluarga kami. 主啊，求你改变我们的心，让我们可以把他们顾他们的利益。 Di tengah-tengah tantangan dunia yang sangat-sangat berbeda dengan nilai-nilai Kristen. 在这个世界，就是与他的很不同的价值观里，
Tolong kami untuk sadar diri bahwa kami adalah garam dan terang yang harus punya perilaku yang kontras dengan dunia. 帮助我们，让我们可以成为世界的光、世界的盐，就是与这世界有很不同的行为。 Untuk itu kami butuh pertolongan-Mu, kami mau ikuti Kristus kepala rumah kami. 因此，主啊，求你帮助我们，我们要跟随你，就是我们的一家之主。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. 奉主耶稣的名，我们祷告祈求， Amin. 阿门。